Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu komen dalam komen Apek sebelum ini mengenai isu antara Wasabi, iaitu Wahabi yang Salafi dengan Sunni lah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi banyak kali lah berlaku ni, bila kita bagi komen ada yang akan memberikan pendapat supaya jangan fikir ikut logik akal. Sebab akal kita tiada kemampuan untuk fikir. Kita serahkan pada Allah maksud dia mengikut nas dan hadis. Okey. Jadi Apek terima kasihlah berkomen itu. Apek tak anggap ia sebagai negatif, kerana kita mesti cuba faham. Saya tengok ada merit, ada maksud yang baik dalam ayat yang sedemikian, ya. Saya boleh pecahkan ini kepada tiga, yang pertama saya boleh pecahkan ialah fikir ikut logik akal. Itu yang pertama lah. Maksud Assalamualaikum. Oh ya, ramai cepat ni, orang ni curah. Name is Wani. Okey, Assalamualaikum. Jadi fikir ikut logik akal, dia satu ungkapan menarik, kerana dia berbeza dengan jangan ikut logik akal. Okey, yang kedua, sebab akal kita tiada kemampuan. Okey, itu frasa kedua. Untuk berfikir, itu juga saya anggap satu konsep lah, satu frasa kata. Lepas tu kita, di banyak sini saya boleh letak 4-5 lah. Kita serah pada Allah, tawakal ke muslimin ke, satu hal. Apa maksud dia, satu hal lagi. Ikut nas dan hadis. Tak apa, saya akan cuba muatkan ini dalam YouTube lah, ya, kerana ini benda asas. Jadi atas saya sebut taklidun, saya nak cipta satu istilah barulah, taklid. So we will unpack benda ni lah, kita cuba kupas lah, ya. Pertama, tentang akal. Ia sudah jelas dituntut dalam semua jurusan kajian, terutama yang sifat, saya tak boleh kata keagamaan lah, kerana keagamaan ada masalah tentang ni. Tapi dalam soal tauhid, soal ilmu kalam, soal fardu ain, kita pergi madrasah saja. Perkataan madrasah, tadarus, maksud belajar, bukan tafiz hafal. Bila kita pergi madrasah, sekolah, hantar anak pergi sekolah saja, jejak kaki kat sekolah saja, buka buku saja, dengar cikgu cakap saja, dia mesti rujuk pada akal. Melainkan kita melayang, kita tengah berkhayal, itu akal tak ada. Dia kena hadir. Hadir ini makna dia mendengar, dia meresap sesuatu fakta, dan dia mesti berkisar dalam pemikiran. Dia tak boleh berkisar dalam hati, dia tak boleh emosi, dia tak boleh dalam keadaan kosong, dia tak boleh dalam keadaan tanggapan bahawa, kerana perkataan serah kepada ulama ni, dia begini. Macam mana kamu nak menyerah kepada seorang alim? Seorang, saya suka guna analogi kahwin. Seorang isteri menyerah kepada suami, dia kena tindakan yang conscious, dia kena tindakan yang sedar. Okay? Macam hari tu yang kes wanita kata kurang siuman, saya tak setuju dengan cara media ni. Media ni selalu masalah. Langgar 3 budak meninggal kan, budak UiTM kan, terus keluar berita wanita kurang siuman. Pertama, siapa yang keluar kenyataan tu? Dipercayai suami dia. Sekali lagi kita tanya, dia tu pakar jiwa ke? Menurut berita selanjutnya,
bahawa dia ni sakit lama, skizofrenia mungkin, tapi tak pergi doktor, tak pergi pakar, tak ada rekod pun. Pakar Jabatan Psikiatri ke Jiwa kata tak ada rekod wanita ini sakit jiwa ke atau kurang siuman. Menurut undang-undang atau KKM, kalau kamu tak ada rekod, dia boleh katakan, kita boleh katakan dia tidak seperti mana dakwa tidak siuman. Bagaimanapun, kalau katakan pergi kes mahkamah, pihak pembela wanita tersebut boleh kata, jom kita panggil seorang pakar pergi siasat atau selidik atau kaji, buat satu kajian atas wanita driver itu. Dan dia mungkin laporan nanti boleh kata siuman atau tidak siuman. Tidak siuman, saya pernah ada beberapa kawan, skizofrenia. Skizofrenia ni dia satu penyakit jiwa, tapi tak jatuh tidak siuman. Dia cuma perlu perubatan lah. Dia meracau dan sebagainya. Membahayakan. Jadi kalau dia dah terima rawatan ke apa, kalau dia dapat lesen memandu misalan, boleh. Sebenarnya tak dapat lesen memandu kalau, saya percaya sesiapa yang ambil lesen ke apa ke, kadang-kadang kita nak pistol pun boleh. Kita boleh beli pistol, senjata api, tapi ada kelayakan dia. Dan kalau kita tak ada akal, tak boleh. Kalau ada surat doktor kata awak ni ada penyakit, tak boleh lah. Ya? Jadi dalam soal wanita tersebut, ini yang saya tak suka media ni. Dia terus kata wanita tak siuman. Tak boleh. Dia kena bagi tahu dari mana dia dapat berita tu. Bukan soal saya percaya tak percaya. Orang kata GSB sesat. Bukan soal saya percaya tak percaya. Wanita tu zina. Bukan soal saya nak percaya tak percaya. Tak betul. Tak boleh begitu. Ini tertib Islam. Melainkan kita tak mau ikut Islam. Kita nak ikut adat jahiliah. Ini orang hitam ni. Ini orang tak boleh percaya ni. Main ikut warna kulit. Ini jahiliah, saya tahu. Saya campur masyarakat, saya tahu. Kadang pakai serban. Tapi dia kata jangan percaya tu baik. Dia orang hitam. Saya tak boleh percaya telinga aku. Tapi apa saya nak buat? Inilah saya anggap jahiliah, prajudis, keadatan dan ketaklidan. Beginilah. Jadi bermakna kita jangan kaji lah. Kita masyarakat jangan kaji, jangan pandai kaji. Serah ke ulama. JSB ni ulama juga. Abu Ya ni ulama di kelulusan agama. Anwar Ibrahim masa penjara 17 tahun. Apa dia lakukan? Menurut Yang Amat Berhormat PMX, dia hafal lo zilzalul Quran, tafsir Al-Quran Al-Ahzab ke apa ke, berkali dia habis khatam complete works of Shakespeare. Semua kitab-kitab Shakespeare dia dah khatam. Al-Quran semua dia khatam. Jadi kita boleh anggap dia alim lah, contohlah kan. Tapi saya nak tanya, dia khatam itu cara berakal ke tidak? Mustahil seorang membaca sesuatu, terutama Al-Quran, tanpa guna akal. Ini kita mesti perangi ni. Ini fahaman Ustaz Kasim Ilyas. Kerana saya dengar video dia sendiri. Ya, dengan segala hormat kepada DUKE. Maksud saya, ada perkara lagi yang cakap tentang sihir tu. Saya banyak benda nak berdialog dengan beliau lah. Di samping nak berdialog dengan Dr. Mazhar ni, saya nak usahakan untuk duduk semeja, sekerusi dengan Dr. Mazhar. Saya ada hak untuk duduk dengan dia. Dia mufti. Saya Muslim. Kita rakyat. Kita bukan ada dua darajat di sini. Awak ni di atas saya tak boleh jumpa. Saya akan tulis surat kepada dia. Saya akan hantar utusan kepada dia. Saya nak jumpa Dr. Mazhar dengan hormat. Saya banyak hormat tentang dia. Saya akan berbual dengan dia cara hemah. Cara akademik. Kerana saya ada banyak soalan. Antaranya, boleh guna akal ke tidak? Saya percaya akal ada batasan. Orang salah faham tentang batasan akal.
Contoh saya fikir tentang kuantum fizik. Mereka ada teori multiverse, parallel universe. Bila kita bincang dengan saintis, tak pernah dia cakap, kau tak boleh guna akal. Tak ada. Dia yang bagi teori multiverse. Dia yang bagi teori observer. Dia yang bagi teori space-time continuum. Saya berbahas dengan ChatGPT. ChatGPT bodoh, dia hanya copy paste saja. Saya kata macam mana cahaya itu boleh bengkok padahal dia tak ada jisim. Dia tidak ada graviti atas dia. Bagaimana dia boleh bengkok dari graviti? Mereka menerangkan ia space-time curvature. Okeylah, saya faham lah. Kita tak boleh beritahu orang, contoh orang tanya pasal zat Allah. Ini dilayan oleh Al-Quran. Mereka tanya pasal aku. Beritahu aku hampir. Atau mereka tanya pasal roh. Surah Kahf, beritahu bahawa ini urusan Allah. Allah tidak kata, diam. Akal kamu. Tak pernah ada satu ayat dalam Quran kata akal kamu terbatas. Tak ada. Kenapa? Kerana akal itu ciptaan Allah. Hukum Allah tak boleh kata hukum Allah ni tak sempurna. Macam yang orang kata poligami sebenarnya salah istilah tu. Perkahwinan, membina umat, ramaikan umat. Kahwinlah 2, 3 atau 4. Tak berlaku adil, cukuplah 1. Ini ayat Allah, jelas, lengkap. Tapi manusia bagi kata ini sunnah. Kepada saya tidak. Tidak semua ayat Allah tu you cakap sunnah. Tidak semua Rasulullah buat tu kamu kata sunnah. Rasulullah tak buat lagu ni. Tengok, ada 2 masalah di sana. Sunnah ialah apa Rasulullah buat. Apakah sunnah ialah apa Rasulullah tak buat? Rasulullah tak naik kapal terbang. Apakah itu sunnah? Nampak? Ini masalah dia. Pengistilahan. Pembahasa. Linguistik. Bila kata Allah kata dia di atas langit. Saya jumpa ayat tu. Okey, atas langit. Kata jangan takwil. Kata saya, dia tak berhak untuk suruh orang jangan takwil. Awak tak nak takwil awak punya hal. Macam saya. Saya tak nak buat solat sunat. Saya punya hal lah. Tak boleh saya beritahu orang lain. Awak jangan lebih-lebih. Solat tarawih. Saya tak nak solat tarawih. Contoh saya tak boleh beritahu orang, engkau jangan solat tarawih. Boleh kita larang orang solat tarawih. Tapi jangan guna alasan Rasulullah tak buat. Bagi alasan yang rasional. Kalau cakap nanti takut jadi wajib, tak apa kan Rasulullah cakap begitu. Boleh. Tapi orang tokok tambah tau. Dia kata jangan mutasyabihan. Tapi dia dah mutasyabihan. Itu sebab saya tertarik dengan cara Ibn Arabi. Ibn Arabi kata, kita boleh laku syirik dengan hanya sebut la ilaha illallah. Kenapa? Kerana kita hanya guna la ilaha illallah. Kita tak faham la ilaha illallah. Dan kita guna dia untuk cuma faham Allah. Itu syirik. Bukan menyaksikan Allah. Faham? Contoh, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Naik saksi dengan lafaz lain. Jadi lafaz itu, dia lafaz saja. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Aku Muslim. Syirik tu. Menurut Ibn Arabi. Saya bagi contoh menarik. Jadi cara wasabi itu kata, jangan soal lebih lanjut. Cara Allah tangan dia, cara Allah bersama, cara Allah kalam bercakap, cara Allah melihat. Tapi Sunni kata, kalau tidak awak menjisimkan Allah, awak biar tanpa takwil. Nanti orang salah faham Allah tu ada mata. Ya. Okey. Saya tahu ayat tu kata bahawa Allah mencipta penglihatan, tapi penglihatan dia bukan macam mata kita melihat, dia menyembunyi penglihatan. Dia ada makna yang mendalam. Biar masing-masing mentadabur. Kerana Quran ialah untuk masing-masing berfikir. Tapi dua-dua belah pihak mengesahkan satu sama lain. Sunni dan Wasabi ni, yang nampak lah yang tak buat tu tak ada. Awak dimaafkan. Assalamualaikum. Maksudnya mereka bergaduh ni, dia syok sendiri tau. Satu hal saya tengok tau, grup ni lah, terutama Wasabi ni, dia betul ke tidak itu lain hal. Awak cikgu yang pandai
Tapi murid benci awak pun berlaku juga. Kerana apa? Dia syok tau. Dia seronok sendiri tau. Dia mainan istilah tau. Macam dia berdebat dengan Profesor Soleh Yaakob. Profesor Soleh Yaakob, mereka kata dia tahu bahasa Arab tapi dia tak jawab. Ini troll Soleh Yaakob ni, saya tahu keadaan cabaran kepada Soleh Yaakob. Bukan saya nak jet ke apa ke, nak bagi filter ke tapis ke. Tapi cara kita cakap tentang Soleh Yaakob, contoh kepada saya lah, agak sombong lah. Apa ni bahasa Arab engkau ni? Ini bukan cara orang. Saya sekarang tertanya-tanya mana mereka dapat PhD ni. Dr. Rora dengan Dr. Mazhar. Where the hell they get their PhD? PhD yang saya tahu, orang yang PhD lah, dia hormati orang lain tau. Walaupun orang tak ada PhD tau, cara dia bercakap tu dia tertib. Ya? Kerana saya profesional IT, kita profesional IT, bila kita masuk mesyuarat, kita diminta pendapat tentang satu perkara, kita tak keluarkan hukum. Orang tanya, AI ni boleh berfikir tak? Kita tak boleh keluarkan hukum. Muktamad kita kata, okey, mari kita definasikan fikir. Reasoning. Dapat menimbangkan beberapa pilihan. Kita kupas. Tak ada kita kata, kau bodoh lah. No. Ini masalahnya. Mereka tak, bahasa mereka, adab mereka, perbincangan saya tengok macam something lah. Jadi PUKAS ini pula macam ada hak untuk menyesatkan orang cakap GISB ni dengan anak-anak, dengan JKM. JKM tak boleh selesai masalah budak-budak. Jadi orang kata tunggu JKM. Itu salah tu. JKM tak boleh selesaikan masalah budak-budak. Bagi ibu bapa, kalau ada tuduhan, catat. Ambil kamera, ambil pengakuan, simpan, buat satu panel khas, pergi kaji siapa yang sesat. Ya? Ini isu GISB, ni PUKAS. Biar mufti, biar negeri Perlis, pejabat agama Perlis ke PUKAS ke, tubuh jawatan kuasa penyiasat. Ini pusat kajian ajaran sesat. Dia menghukum kepada saya. Ya? Apa pendapat mengeluarkan fatwa sesat bila berbeza fahaman? Tak boleh. Pendapat saya tak boleh. Kristian pun ada. Bunuh-membunuh. Ya. Contoh, saya bagi contoh. Masa zaman kegelapan Eropah, bila berlaku wabak, ada sesiapa yang tak jatuh sakit, relax, sihat saja, mereka akan tuduh dia pakai jin. Siapa? Yang ada kucing. Siapa yang ada kucing? Makcik-makcik. Kan ada kucing kan? Kenapa orang yang ada kucing dia kurang sakit wabak? Kerana wabak datang daripada 3 binatang. Monyet, tak ada monyet kan? Kelawar, ada tak kelawar? Tak ada kan? Tikus banyak. Pergi kedai mamak. Bukan kedai mamak semua. Bukan kedai mamak aja, sekian kedai. Tak kira bangsa. Tikus bawa penyakit. Jadi kucing ni dia tangkap apa? Ular, binatang bergerak, terutama tikus. Habis tikus tak boleh hidup kalau ada kucing. Jadi wanita ni dia jaga kucing, dia tak sakit. Jadi orang tuduh wanita ni amalkan sihir. Nampak? Dibakar ni wanita ni, ditangkap, disuruh dia mengaku, engkau ni ajaran syaitan. Manalah kakak tu nak mengaku? Syaitan apa? Mengaku ni. Tak adalah, saya tak ada belajar ajaran syaitan. Ni syaitan yang bercakap ni. Nampak tak? Dulu pernah seorang kawan tanya apa percaya bumi lepek ke bulat. Saya dah tahu masalah dia. Bila saya kata tak, bumi ni bulat, dia cakap apa? Syaitan. Macam mana? Kalau saya dituduh syaitan, habislah. Kalau kita dituduh syirik, sesat, gugur iman kita, gugur hujah kita. Dah tak perlu bicara lagi. Saya katakan saya tuduh engkau sesat. Engkau gugur dah hak untuk pertahanan diri kerana awak sesat. Awak dah sesat, faham? Aku boleh hukum kau. Aku tak sesat. Awak dah sesat, awak akan peralatkan ayat Quran untuk mempertahankan kesesatan kau. Jadi cara macam pedofil. Kita tuduh budak tu, Abang Bas, pedofil. Gugur segala hak dia untuk pertahanan diri. Awak ni pedofil. Kalau pedofil ni orang sakit.
Sama macam wanita saya sebut tadi yang langgar 3 budak UiTM, oh dia tu gila. Gugur segala hak orang untuk mendakwa wanita itu. Dia gila. Jadi ini tak boleh pakai. Kita perlu lalui proses perbicaraan. Kalau tidak, kita jadi masyarakat yang memang macam Eropah tu lah. Dengan penyapu, dengan senjata pergi bunuh orang untuk dibakar. Dia akan panggil padri. Baca doa sikit apa pasal? Kita nak bakar ni wanita ni. Bomo, witch hunt. Kita panggil witch hunt. Cuba awak Google Salem witch hunt. Salem di Massachusetts. Seorang budak kecil menuduh seorang kakak, saya nampak dia syaitan. Dan menurut kepercayaan orang Kristian, budak tak berdosa. Budak boleh nampak iblis. Jadi kalau budak tu kata, mak, saya nampak iblis tu dekat orang tu. Kita pun tangkap orang tu. Disiksa dia. Dibaca macam-macam ayat. Dijampi untuk keluarkan syaitan dia. Lepas tu budak tu kata, dia tu juga. Ramai orang kena. Ramai yang digantung. Akhirnya, mereka berhenti kegilaan ini apabila budak-budak ini kata, hakim punya isteri pun rasuk syaitan. Bukan, Governor. Isteri Governor pun dia rasuk syaitan. Governor kata, sampai aku punya keluarga. Tak kena mengena. Jadi sesak menyesak ni, A tuduh B, C tuduh A balik. Lama-lama mufti Perlis pun kena. Tak ada masa revolusi Perancis. Mereka kata sesiapa yang pro raja, kapitalis, tuan tanah, kartel, ini type raja ni, type R ni, type feudal ini, pancung. Mengutip cukai pun dipancung. Tahu tak berapa ramai orang mereka pancung? Beratus ribu. You boleh Google berapa ribu. Entahlah berapa ribu. Sehingga gilotin tu tak sempat naik balik tau. Mereka masukkan semua yang dihukum mati ni dalam satu kapal, letak bom ke tengah tasik ke laut, meletupkan bagi semua tenggelam mati lemas. Sampai gitu. Akhirnya, yang mencipta gilotin itu pun dipancung. Dan asyik pancung, revolusi. Orang muda tak mau kerja. Revolusi, dia gila tau. Rasuk diri dia tau. Haram, sesat, haram. Setan. Jadi satu kegilaan masyarakat. Cari orang sesat saja. Engkau sesat. Tak, engkau sesat. Semua sesat. Semua tak masuk syurga. Dia je masuk syurga. Tapi Allah tahu tak? Allah ada sebut dalam Quran. Kembali pada kami. Kami akan tunjuk siapa yang sesat. Tapi tak apa. Ini sekarang kat dunia ni yang gila. Akhirnya, tahu tak apa yang selamatkan revolusi Perancis? Yang tengah bunuh-membunuh, tak mau membina negara lagi. Perancis itu tengah jatuh macam sekarang ini. Negara tu type M kita, Muslim kita makin jatuh, makin kurang, makin penjagaan kita makin ditutup. Sehingga bila saya dengar polis, pegawai polis tu, tahu siapa saya cakap ya? Saya harap tuan pegawai yang saya hormati, sedarlah, malulah. Sehingga luar negara kita pergi buru tau. Kita kontak Interpol, mana-mana rangkaian GSB itu, yang harta mereka itu. Apa maksud kenyataan tu? Ini witch hunt. Sekarang siapa yang pakai baju dia semua kan, diburu, ditakuti. Tak dibicara lagi. Sudah dihukum. Dah jadi mob. Polis ini bukan mob justice. Bukan polis jalanan. Profesional. Kembalilah kepada profesionalisme anda. Go back to your professionalism. Nak tangkap saya, sila tangkap. Saya berdiri dengan rukun negara. Saya berdiri dengan prinsip kedaulatan undang-undang. Saya tak takut. Saya akan buat balik laporan polis terhadap anda. This is mob justice. Ini dah jadi keadilan jalanan. Bukan keadilan. Faham? Jadi tahu tak siapa tahu apa yang selamatkan revolusi Perancis? Napoleon Bonaparte. Mereka cari seorang general untuk dia isytiharkan diri dia mahaja. So perlu dia untuk isytiharkan, okey, sudah berjaya revolusi ini, ya semua orang sesat sudah kita tangkap, ya kita sudah yang isytihar Imam Mahdi kita sudah pupuskan, yang isytiharkan dia Rasulullah kita dah pupuskan, yang isytihar ini sesat. Dah habis, tafiz semua dah tutup.
Yang aman seksual, budak tu kata saja, aku didera seks. Senang aja budak tahfiz sekarang nak lari daripada tahfiz tau. Saya didera ustaz. Siapa yang ajar? Media kita. 4 budak yang lari tu hilang. Lepas tu dia kata didera seks. Saya sangsi, ia mesti disiasat setiap dakwaan. Senang aja awak kata awak didera. Macam kes PMX. Di penjara 17 tahun. Anwar liwat saya. Senang aja begitu. Apek ni pedofil. Apek ni ejen komunis. Apek ni sesat. Apek ni guna akal. Kita dah tak boleh guna akal tau. Awak guna akal, syaitan. Nampak tak? Sekarang macam mana aku nak belajar? Saya nak tanya kau. Tak ada guru. Saya dulu tak ada guru. Dengar ini baik-baik tuan-puan. Semasa saya merayu kepada Tuhan dengan doa, masa itu guru saya padri. Jadi siapa yang sesat? Padri tak menggalakkan saya baca Quran. Dia cuba psycho saya balik. Dia kata pergilah baca. Dia psycho saya. Orang-orang saya yang elders, yang brothers di gereja, di sekolah VI, senior-senior saya yang saya sayangi, yang saya hormati, mereka tolong saya. Tapi dalam saya mencari kebenaran, bukan saya berpisah mereka. Saya masih jumpa mereka, saya baik. Saya terbuka dengan semua orang. Tapi saya nak kata siapa yang sesatkan saya? Tak ada siapa. Engkau sendiri. Saya sendiri yang nak cari kebenaran. Tanpa guru. Bukan saya kata awak jangan cari guru. Tak. Kebetulan saya tak ada guru. Kemudian guru datang, saya tak tolak. Tapi ada guru yang melampau. Ada guru yang mengajar yakoza, saya nak cakap. Ada guru yang mengajar taksub. Ada guru yang biar murid dia memuja dia. Saya nampak. Saya tak ikut. Hebat ke saya? Tak. Saya guna kepala otak. Okey? Anak Tuhan, kenapa saya boleh tolak? Isa tu. Awak berani cakap terhadap Nabi Isa, Jesus Christ yang tak ada bapa. Saya kata Isa ada bapa, saya syaki dia ada bapa. Akhirnya tahun lepas, Dr. Hani Achan terangkan bagaimana Nabi Isa ada bapa. Mufti Abu Lai dah bagi hinda. Dia kata semua mukjizat termasuk dia tak ada bapa ni, baca balik ayat tu dengan teliti. Kita tak baca dengan teliti, kita terima aja. Serah aja. Kerana serah aja kepada Abu Ya, akhir semua dituduh sesat, ditutup semua. Tak boleh serah. Dalam setiap masa kena guna akal. Dah berkahwin suami isteri. You sangka isteri tu percaya je. Kalau darling percaya, tak. Siapa yang dah kahwin tahu. Isteri ni bukan dia 100% percaya kat suami. I love you. Suami pun sama. Jangan 100% aku. Tak. Hanya Abu Bakar Siddiq aja. Kalau Rasulullah cakap, aku percaya. Itu As-Siddiq. Okey? Jadi inilah masalahnya sekarang. Ustaz Muhyiddin Kauli pun kena fatwa sesat. Sekarang Muhyiddin Kauli kita tak dengar dah. Kena ban dah. Assalamualaikum HD Zul. Biarlah dia cakap, saya tak setuju Dr. Mazhar apa ni yang kata tak diberikan tauliah berceramah di negeri Johor, di Terengganu, di Kelantan. Saya tak setuju sesiapa. Itu pun saya cerita dalam TikTok, saya kena ban dalam TikTok sebagai sensitif. Saya tak setuju. Ahmadiyah ke, Bahai ke, Atheis ke, Christian ke, silakan. Silakan. Buat macam Hyde Park di London. Ceramahlah Firdaus Wong ke, siapa ke, Christian ke, Hindu ke, boleh ceramah. Asal jangan pukul orang. Asal jangan maki orang. Jangan sebut nama. Jaga adab. Kenapa kita tak ada undang-undang macam tu? Biar dia bercakap, kita dengar je. Jangan marah. Dengar dengan hormat. Kamu tak setuju dengan dia, tunggu peluang awak bercakap. Awak ada laman masing-masing. Awak ada TikTok channel. Awak sembuhlah kat TikTok awak. Macam ni. Saya sembuh mereka ni kat TikTok saya. Hak masing-masing. Kena ikut cara sivil. Tak payah polis masuk campur. Dan mereka takkan masuk campur kalau kita aman. Boleh protes secara aman. Kena Kim Jong Un. Jadi pada saya,
Biarkan. Dr. Mazhar nak cakap, biarkan. Muhammad Kauli nak cakap, biarkan. Dr. Roland nak cakap, cakap lah. Banyak dia punya video. Tapi kita pun berhak bercakap. Dan kalau dia attack kita, kita berhak untuk attack balik. Itu aja. Tak guna attack-attack, kita nak jelaskan hujah dia. Jadi saya dah banyak cuba jelaskan hujah dia. Saya cuba nak jumpa Dr. Mazhar, Dr. Rora, Muhammad Kauli saya dah jumpa. Dengan segala hormat kepada Muhammad Kauli, ilmu dia belum cukup tinggi. Dia banyak hadis. Azad Idrus pun sama. Zainul Asri lagi sama. Ya. Kan? Saya betul nak jumpa orang alim. Kerana saya banyak soalan. Buya Syakur, alim. Buya Syakur, Norman Alihan, alim. Faham tak? Ahli agama yang ada title doktor selalu tak nak kalah bila berhujah. Tak apa. Semua orang tak nak kalah. Bro. Semua orang tak nak kalah. Kita kebebasan bersuara. No, tak apa. Macam kita pergi mahkamah. Peguam bela. Walaupun tahu anak guaman dia salah, dia tak boleh kata buat anak guam dia salah. Tugas kau mempertahankan anak guam kamu dan lawan sistem. Buat objection. Pendakwa, kerja dia untuk meyakinkan hakim. Bukan dia hakim. Awak mesti ingat, peguam bela, pendakwa raya bukan hakim. Kita pun bukan hakim. Masuk mahkamah kena diam. Kalau cakap, hakim akan perintahkan kamu dikeluarkan. Faham? Saya pernah pergi mahkamah, tak boleh bercakap. Naikkan kaki macam saya duduk sekarang ni, bersila tak boleh. Pakai, faham? Polis yang kata, turunkan kaki kau. Duduk, selang kaki tak boleh. Bangun. Kenapa? Supaya ada referee, hakim. Hakim tertib. Hakim dengar hujah, okey. Pendakwa, mulakan hujah. Pendakwa takkan defend kau. Pendakwa kata, ini orang paling cilaka ni, orang ni Cina ni. Tak boleh percaya dia ni. Entah mana datang ni semua. Maksud peguam bela saya akan cakap balik, pendakwa ni bias, prejudis, tak ada bukti. Boleh. Hakim duduk dengar lah. Setiap yang anda keluarkan, pihak lawan boleh keluarkan objection. Saya bantah Tok Yang Arif. Jangan macam beruk di parlimen. Ya, Dewan Rakyat. Hakim tu speaker Dewan. Speaker Dewan tak bagi izin, dia dah bangun untuk bercakap. Biadab. Orang macam ni harus dibuang daripada parlimen selama-lamanya. Jadi kecoh. Kalau kita nak berdebat, macam mana? Biarkan. PhD ke, saya tak kisah kau ada PhD, tak ada PhD, you keluarkan you punya hujah. Kita dengar. Apa hujah kau? Okey, Dr. Mazhar kata, kita tak mahu sekutukan dengan Allah. Kalau Allah kata dia bercakap, kita jangan cuba baikkan macam mana dia bercakap. Okey, saya setuju. Saya setuju. Tapi orang Sunni ni, dia ada paksa orang untuk terima. Dia ada bagi tafsir yang kata awak wajib ikut tafsir saya. Kalau tangan Allah adalah kuasa dia. Itu mensekutukan Allah dengan kuasa. Dengan kuasa. Itu takwil orang Sunni. Kepada saya, itu takwil orang Sunni. Tapi kita wajib mendalami apa maksud kuasa tu. Ini cara saya, tadabbur. Saya ada hujah saya. Kenapa Rasulullah tak menerangkan alif lam mim? Kerana nak kita sendiri tahu. Sampai ulama sekarang pun tercengar apa maksud alif lam mim. Kerana Rasulullah tak enggan menafsir. Rasulullah enggan mensabitkan. Rasulullah enggan mutasyabihat. Dia nak kita sendiri cari. Maksud mutasyabihat ialah kita mencari sehingga jelas maksudnya. Baca balik ayat mutasyabihat. Jelas yang hukuman. Dan yang selain itu mutasyabihat. Hanya Allah tahu apa yang mutasyabihat. Bermakna kita tanya dengan Allah. Wallahu alam bermakna kita rujuk pada Allah. Bukan wallahu alam aku tak mahu tahu. Nampak sikap ni. Jadi buat saya, kalau saya menghukum Dr. Mazhar demikian, sebelum masuk Dewan lagi, sebelum nak dijemput oleh pro tajdid media, dah rasa tak senang dah. Alamak, Cina APEC ni macam mana ni? Orang bodoh ni. Buka mulut nanti hantam saya. Dah tak ada basis untuk. Macam kita nak berdebat dengan padri. Dengan Sami Buddha. Jom kita ada
perbincangan. Belum apa-apa, kita dah praserang tau. Belum apa-apa dah tembak. You tengoklah dulu Mongol pun perang macam mana. Dia ada tertib dia tau. Ada tertib dia. Dia bagi tahu, sekarang saya nak datang serang. Letak senjata dia supaya awak semua hidup. Serang kita, kita hapuskan kau. Mongol macam tu. Dia ada tertib. Kristian, Muslim sama. Ikutilah ahli sunnah wal jamaah. Wasabi. Macam mana kita nak rangkum Syiah? Apa ni? Apa Maliki? Maliki bukan Syafi'i. Macam mana ni? Maliki kata anjing tak najis. Macam mana ni? Maliki sunnah wal jamaah kan? Awak terima ke? Tak terima. Come on lah babe. Banyak benda yang awam yang tak faham. Baik kuat yang basic. Ini basic kan? Basic ialah kita masing-masing mesti belajar. Bukan taklid ini yang saya sebut tu. Taklidun. Hari ini saya jumpa banyak taklidun. Kita semua belajar belajar Quran dan Sunnah. Tapi dia tak nak belajar. Ini apa jangan tafsir. Tapi dia tak nak tafsir. Dia tak nak pergi ikuti kelas tafsir. Dia tak ada pergi kelas tadabbur. Saya nak belajar saya punya hal lah. Kan? Saya tahu tajwid. Tak boleh you cakap apa. Nak cakap apa? Wasabi kalau makan dengan sushi. Ahli sunnah lebih tertib. Saya tak setuju. Taklid. Taklid bukan tertib. Taklid sementara. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Saya boleh bagi sebab lah, tapi kecoh lah kan. Kita kena buat cara tertib lah. Masalahnya sekarang contoh sifat 20 ya. Ramai orang, dia hafal saja. Dia tak boleh kupas. Dia biar untuk ulama kupas. Lepas tu dia kata jangan guna akal. Jangan guna akal. Kan? Jadi, macam mana awak nak dengar orang kupas kalau tak dengar akal? Awak pergi kelas kuliah. Okey. Jangan guna akal Sekarang saya nak terangkan tentang AI. Orang kata AI tu lain. Okey. Sekarang saya nak terangkan tentang Allah. Saya ada murid yang ajar saya, Allah bagi 3. Zat, sifat, af'al. Itu satu konsep. Saya ada konsep saya. Ibn Arabi misalnya. Orang kata wahdatul wujud. Dia sebut tentang hanya Allah. Hasbunallah. Hanya Allah. Inna Allah. Hanya Allah saja. Yang lain tak wujud. Itu Ibn Arabi. Ibn Rushd pula, dia berbahas dengan Imam Ghazali cara rasional. Cukup rasional mereka. Kalau Allah tahu segalanya, awal wal akhir, perlu ke dia membuat keputusan? Bimasya. Perlu ke izinnya? Kerana semua sudah berlaku. Itu perbahasan. Itu kita minat. Orang yang tak ada asas, tak payah masuk campur lah. Dia confused. Dan saya yang berkongsi ni, tak ada saya beritahu, oi semua orang, engkau ada baca lah Imam Ghazali. Awak tak baca? Tak adalah saya kata engkau sesat. Jadi, wasabi tu masalah dia tertib. Tapi finishing dia tu teruk. Dia kata maulud Nabi tak buat. Sudahlah kau kata tak buat, you janganlah buat di Perlis. Orang nak buat lah. Orang nak pukul gendang ke, orang nak buat perarakan ke, lantak dia. Kristian nak bawa salib ke, Kristian pun lantak dia. Faham? Jadi, kenapa? Kerana masing-masing ada. Biar rakyat ini dia cedik. Tapi sekarang rakyat dia sibuk tau. Sibuk. Ini betul, ini betul. Dia sibuk tu. Dia tak ada sibuk. Aku nak tahu ni. Dia tak sibuk berbincang suami isteri ke ibu. Berapa keluarga yang you jumpa, dalam masa makan tu mereka bincang pasal ayat tau. Mereka bincang tau, apa pendapat awak tentang Malik Yaumiddin? Apa pendapat ayah tentang adil? Takkan kata tak boleh kita ikut sunnah, tak boleh. Ikut sunnah boleh, bincang. Tapi kita tak bincang. Bintu Ijtihad dah tutup. Siapa cakap? Imam Syafi'i tak cakap. Imam Syafi'i tak cakap. Selepas dia yang cakap. Nampak? Jadi engkau kata
Saya ikut sunnah wal jamaah. Sebab saya tak ada tertib. Tapi ini tak dibangkitkan oleh Wasabi. Wasabi bangkitkan, Rasulullah tak buat. Ini khurafat. Yaqazah ni. Karut marut ni. Percaya Imam Suhaimi ni. Percaya Imam Mahdi ni. Tapi Wasabi tak declare Imam Mahdi tak ada. Saya declare tak ada. Nampak tak ceramuk? Nampak tak ceramuk? Jadi, tapi saya punya hujah terhadap grup-grup ni ialah tak ada siapa pun ajak berpaduan. Ada tak you dengar mana-mana ustaz? Bagi saya satu nama, ustaz tak masuk campur. Saya tahu Ustaz Mu'in dia tak masuk campur. Tapi ada juga kan, Muhammad Kauli masuk campur, Dr. Mazam masuk campur, Dr. Rora masuk campur. Maksud saya, bila dituju soalan macam tu, dia tak ada. Buya Syakur ada. Bila Buya Syakur ditanya mazhab mana yang betul, Buya Syakur, dia kata aku tak ada masa Rasulullah. Nampak? Dia tak nak orang bergaduh. Dia nak orang bersatu. Kalau dia kata mazhab aku betul, habis bergaduh semua pengikut dia. Mana ada ustaz-ustaz ni, katanya, menggalakkan perpaduan. Itu sebab saya cabar. Ada tak mereka cuba buka restoran? Dr. Mashita tutup. Berdagang orang tak tutup. Contohlah. Kena siasat tu. Wasabi nak merobohkan umat. Yaqazah, tawasul Imam Mahdi selalu dijadikan isu sesat. Jadi dia ceramuk sekarang. Itu sebab orang kata, ada ulama kata, Ustaz Hadi pun kata, masa Mongol datang ke Baghdad, ulama-ulama di Baghdad lagi cerdik daripada sekarang tu. Bincang semua hal ini tu. Quran ni qadim ke makhluk ke, mereka boleh bahas. Kita sini tak tahu bahas. Saya kata sekarang, Quran ni qadim ke makhluk, orang tak tahu. Orang tak tahu istilah dia. Saya ada kaji lah sikit aja, tapi di Baghdad mereka cukup tinggi serban mereka. Dilanyak Mongol semua. Kenapa? Kerana sibuk bincang hal ni. Sekarang orang kata kapal Cina pun boleh masuk. Tak kisahlah itu kapal pelajar ke, kapal kadet ke, tapi sah daripada Cina satu. Kedua, sah di ketenteraan kerana dia kadet. Kerajaan ni pun kan, dia kadet. Kenapa dia boleh masuk? Dia boleh masuk lah, tak apalah. Tapi masalahnya, satu pihak kita kata, apa kita nak buat, kapal dia besar. Kita ada kapal tak? Tak ada. Masa Portugis datang, apa berlaku? Sengketa istana macam mana? Masa Mak Kilau, apa jadi kat dia? Apa peranan istana? Masa Temasek, apa peranan Kesultanan Johor? Masa Perjanjian Pangkor, yang Mahathir bangkit ni semua ni. Masa Mahathir naik, apa dia buat? Saya pun tak setuju dengan Mahathir. Mahathir kata, masa aku ada, aku cuba ni duit apa ni, harga air Singapura. Tak lah. Saya tak terima. Perjanjian air ni, dia kata berat sebelah, ada perjanjian. Kita boleh koyak perjanjian. Boleh buat akta baru. Kerana hak negara. Minyak boleh dirampas tau. Venezuela rampas minyak, Iran rampas semua telaga minyak daripada Exxon. Kita boleh tapi tak mau buat. Tapi isu air ni, dia boleh politik lah. Ini politik. Orang boleh buatkan kita tak boleh buat. Bukan saya kata something, ada cara dia. Macam Laut Cina Selatan, naik dash line, serius. China sampai kat tepi Sarawak tu. Kepada saya serius. Bukan saya pihakkan negara China. Cuma saya cakap, tak ada siapa cari jalan. Melainkan kata, oi, baliklah. Negara China takkan balik. Amerika pun tak boleh cakap kat China. Saya dah tengok dah press conference General China, Menteri Pertahanan China kat Washington, kat White House. Wakil Secretary of State ke apa ke, General ke, bangkitkan soal Taiwan, bangkitkan soal Laut Cina Selatan. Pemberita bangkitkan. Apa wakil China cakap? Awak diam. Ini soal dalaman kita. Malaysia saja boleh bangkitkan, ASEAN saja boleh bangkitkan. Kita lagi lah tak boleh bangkitkan. Amerika pun dia boleh suruh diam. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan China, saya nak tanya. Pertama, bersatu lah. Kita bersatu pun tidak. Sesat menyesat. Tutup GISB tu. Kesian tau. Bandar Country Home sekarang dah tutup. Yang lagi satu di Diplomat di Putrajaya tutup.
Tempat-tempat mereka semua tutup. Pendapatan mereka zero. Hutang mereka ada sana. Mereka keluar besok dengan duit mereka semua dirampas. Mereka kena bina balik. Saya tahu mereka akan bina balik kerana mereka tak ada tempat lain. Bukan soal kamu nak kesian. Pihak berkuasa tak kesian, kita nak kesian apa? Tapi saya suruh kita semua cuba connect the dots. Kita nak perang kartel. Kita nak BMF. Malakot mau tutup. Digital mau tutup. Misi rakyat entah kat mana. Ya? Kita ada usaha sini, usaha sana. Semua infiradi. Semua masing-masing. Tak bersatu. Satu-satu dipatahnya anak panah kita. Macam mana nak bangkit? Kita ada konsep jamaah. Kenapa kita kata solat jamaah 27 kali lebih pahala? Kenapa kita ada Jumaat? Kenapa kita ada Haj? Bersatulah kepala bodoh. Kalau saya nak cakap bahasa kasar lah. Bodoh. Adalah afdal, adalah fardu bersatu. Ini saya belajar. Awak tak belajar tu, awak bodoh. Saya belajar ikut Ustaz Hafiz di Jenderam. Kalau kita masuk Masjid India dia punya waktu asar 5.30. Kita tak boleh azan waktu asar 4.30. Pasal akan nampak berpecah. Kalau dia ada sultan di India, ada sultan Muslim, kita kena pergi sana hormat atau baiat. Tak boleh kata, aku punya sultan di Melaka. Tak boleh. Ini dalam fiqah. Bacalah fiqah mazhab Syafi'i kau. Dia ada bab khalifah di belakang. Saya tahu kerana saya belajar. Engkau semua tak belajar, bodoh. Aku bagi engkau semua bodoh kan. Pasal orang tak tahu. Siapa pernah belajar ni kitab bahagian terakhir khalifah. Tahu tak hukum-hukum tentang khalifah? Tahu tak hukum-hukum tentang kenduri? Tahu tak hukum-hukum tentang tanah setinggan? Kita langgar semua mazhab Syafi'i. Harap Allah tolong. Walakinnal Allah dah katalah. Tapi kita tak tahu pun ayat tu. Assalamualaikum. Jadi bila saya tengok BMF semua, saya jumpa Coach Fadir kerana bab BMF. Tapi saya tengok ada QM kat sana, saya bagi komen saya. Lepas tu saya tak campur sangat. Lepas tu QM runtuh misalan lah. Bukan saya anti sesiapa. AI, padu. Saya keluarkan komen, padu tipu. Bukan saya anti Rafizi. Saya geram Rafizi, saya ikut janji. Tapi saya tak suka orang menipu-nipu ni. Faham? Macam ni orang pecah-memecah ni, GISB ni saya tak ada 4 bini. Faham tak? Saya tak pun dapat bini ke Azura ke apa. Saya kenal mereka tu. Saya tak adalah ada apa-apa kepentingan. Tak ada. Okey? Tapi saya geram bila kita pergi ranapkan satu benda tak tentu pasal. Saya pernah duduk Abu Ya, dia baik semua. Kan? Saya pergi tablik juga. Adalah beberapa perkara tablik tu kelemahan ke apa. Tapi kalau tiba-tiba orang angkut semua orang tablik pun saya tak setuju. Faham? Tegur dia tak apa. Saya nak tegur masjid ni. Kenapa kunci semua? Tunjuklah kehebatan Syiah Islam. Buka semua masjid. Ajak orang semua buka Islam. Masuk. Buka kasut, masuk. Ya. Ini kat masjid ni. Pelancong semua boleh pergi. Ajak dia masuk. Masuk Islam sekali, tak apa. Kita kena positif, kita kena jiwa terbuka. Dulu zaman Rasulullah tu 10% saja Islam, 60% Kristian. Zaman Muawiyah di Syria. Dia sebab banyak kita punya tafsir semua ikut Kristian. Tak heran lah kan. Ini sejarah, ni fakta. Tapi orang Islam, orang tak berani lawan. Mongol boleh datang sapu. Kenapa? Apa sudah jadi? Perpecahan. Cina apa pasal kuat? Kata Cina pasal kuat? Perpaduan. Walaupun dia minoriti. India pun sama. Dia 9%. Cina pun takut lah. Kalau dia semua bersatu. Dia pun semacam punya gangster. Kita mak rempit. Kaki dadah. Sesat. Meratip. Amang seksual. Ini tanggapan orang bukan Islam. Awak pergi tengok forum-forum orang bukan Islam.
Apa ni minum air ni, apa ni, ini sesat ni, ini apa tak bayar EPF ni, tak bayar gaji ni semua. Bukan kita yang kuatkan hujah tu, mereka ni, kerana kita. Tengok polis dah cakap apa-apa ni. Sesama orang Islam. Bukan kerana dia Islam. Berlakulah adil. Itu aja. Malaysia kalahkan China badminton. Alhamdulillah. Itu saja. Dia ada CCTV pun, masjid nak kunci apa benda lah. Curi CCTV itu sekali. Saya betul benci tau. Kerana apa? Saya belajar. Kerana kita nak itikaf. Saya pergi Indonesia boleh itikaf. Saya bilang. Cambodia boleh itikaf. Dia sambut lagi. Dia bagi kelambu lagi. Dia bagi pula cerita ada bunyian lagi. Dia bagi 3-in-1 kopi. Dia bawa nasi. Betul. Di Cambodia. Kamu nak pergi musafir Cambodia, pergi selatan Cambodia. Ada masjid. Cari saja location masjid. Mereka tablighi semua sana. Malam Ahad, tidur beramai-ramai berkhemah dalam ada. Siap dan bekam sekali ada. Ini pengalaman saya semasa saya musafir di selatan Cambodia. Ya. Tapi balik ke Malaysia, subhanallah. Mana nak cari Mongol lagi pergi landa ni. Baghdad di sini ni. Ya. Bagi sapu semua, sembelih semua. Baru apa? Kesedaran tu tak ada. Tinggi serban saja. Tinggi saja ucapan. Dahsyat mukadimah masing-masing. Dahsyat dia punya akhir kalam. Akhir dakwah. Dahsyat. Natijahnya elek. Saya sebagai Cina saya cakap saya malu lah. Sekarang saya marah tau. Sebagai Cina saya marah tau. Ini Cina mualaf ni. Dah masuk ini kelab. Apa punya membership ni semua? Nak lawan Manchester. Nak lawan apa? Leeds, Liverpool. Malu ah. Badminton politik, sukan politik, Olimpik. Bila saya kritikkan menteri pergi sana bergambar, kenapa kita tak boleh minam penat? Perangai macam tu lah. Saya tak kisah nama you Hanayo. Hanayo sebelum masuk kerajaan, kita mana Teresa Kwok, Elizabeth Wong, Anthony Look saja. Okey? Nampak okey sikit. Yang lain termasuk itu siapa anak ni Ling Wan Eng. Saya dengar cerita tak baik. Kenapa Anthony Look saya tak dengar cerita tak baik? Kenapa Mahathir saya tak dengar cerita tak baik? Kenapa Daim saya tak dengar cerita tak baik? Kan? Belum permenta kita baik kita menantang. Malam ni kita menang. Ini pasal apa tak boleh bagi PTPN ni? Macam mana you jaga ekonomi ni? Sekarang kau dah menteri ekonomi. Time kita lah membangkang. Engkau bukan suci, bukan masum. Nasib baik engkau bukan masum. Nasib baik engkau tak ada guna apa-apa agama. Ini politik. Kita ada hak kebebasan untuk bercakap apa kita sukalah. Asal kita tak 3R, kita tak langgar akta hasutan. Itu pun dakwaan saja harus dibicara. Kan MC dah turunkan aku punya klip berapa banyak. Cilaka ni MC. Ya, saya boleh cakap. Kerana engkau tak menghormati hak orang bersuara. Saya ajak pada perpaduan. Ya. Saya nak bongkarkan ni semua penipuan-penipuan ini. Kerana duit kita tau. Duit cukai kita. Sekarang kita bertindak pada JISB sebagai contoh. Macam mereka, tak bayar cukai. Mereka bantu bayar cukai. Mereka beli barang, kena bayar. Mereka buat bangunan, kena bayar. Mereka labur luar negara, dapat juga kat kita. Mereka tubuh syarikat, dapat kat SSM. Apa mereka tak bayar cukai? Come on lah. Media ni, makan duit apa ni? Haram tu. Fitnah. Sekarang awak puas hati dah tutup semua. Awak puas hati. Kalau tutup rokok saya bangga lah. Tutup Carlsberg saya boleh bangga. Tutup itu genting saya boleh bangga. Tutup kartel ke Alung ke, seorang pun seekor kamu tangkap, saya bangga, tak ada apa. Mereka bermajalela. Pergi Bukit Bintang, semua rumah-rumah urut di sana. Tengok dalam. Relax je, kenapa tak tutup? Nak kita buat laporan polis? Tak tutup. Mereka bayar cukai.
Mereka ikut patuh syariah. Mereka dah ada permit. Kelab-kelab, Tiger Show, sangka saya tak tahu. Boleh operasi. Ini sesat, kita tak bendung. Tapi dakwaan saja. Mana kes mahkamah sampai sohmah? Mana kes mahkamah? Sampai bila ni GSP kamu nak cekik-cekik rendam di dalam air? Sampai bila? Berapa bulan? Dah sebulan lebih. Kamu nak buat apa dengan 400 anak tu? Kamu nak buat apa dengan 10,000 ahli tu? Kamu nak buat apa dengan empire dia seluruh negara tu? Nak sampai jadi abu, sampai berasap, sampai kering, sampai habis. Baru puas hati. Lepas tu dia hidup balik macam mana? Lepas tu yang sekarang 2-3 hari ni dia cakap apa? Oh, mainkan lagu militan. Mana lagu dia? Pergi. Awak tahu tak PAS punya ucapan militan lagi dahsyat? Masa Palestin. Awak tahu tak ucapan jemaah kita, banyak jemaah saya dengar, yang dahsyat-dahsyat militannya mati syahid. Militan ke tu? Lawan gajah. Militan ke tu? Bersama tentera panji-panji hitam. Militan ke tu? Kalau militan, banyak orang sesat lah. Tangkap ni. Tangkap 90% daripada umat Melayu sini. Kerana apa? Mereka rata-rata militan. Ya. Nak tangkap saya seorang. Oh, saya militan ni. Bila saya dah kena tangkap, selesai tugas saya, tuan. Dah tak ada phone. Tak boleh online. Selesai tugas saya, tuan. Selagi belum kena tangkap, selagi saya jalankan tugas. Saya kena bongkarkan ini semua ni. Kerajaan amat zalim, tangkap orang tak salah dan pisah anak dan ibu bapa. Zaliman yang terlalu lah. Saya tak boleh bayang lah. Saya tak boleh bayang lah, tuan. Saya naikkan gaji ni kaki tangan kerajaan. Kamu boleh reda, ambillah gaji tu, tapi dalam hati kamu mesti berlaku adil. Ada anak-anak kita, saudara mara kita dalam sengsara, menangis. Ya. Mesti ada orang bersuara. Kan kita kata nahil munkar, amar makruf, mesti ada satu golongan di kalangan umat menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ada tak? Kemungkaran apa ni? Ada tak? Kan? Jadi ibarat pisang satu tangan ada busuk. Kita pun tak tahu mana busuk. Yang tu, yang 4 budak yang tafiz yang lari dari mana tu? Mana 4 yang dibangi ke mana? Dia dakwa dilakukan dera dan seksual. Tutuplah tafiz tu, tangkap semua ustaz tu, sita mereka punya kereta, blok mereka punya akaun. Ada tak? Tak ada. Nampak dah berat sebelah. Nampak dah zalim. Nampak tak? Kita dah kembali ke zaman jahiliah. Lebih teruk dari zaman jahiliah. Sama lah. Pasal zaman jahiliah, pembesar Quraisy kata, kita jaga Masjidil Haram, kita jaga tempat rumah Allah ni yang Nabi Ibrahim dan Ismail membina. Allah turunkan ayat mengutuk orang yang jaga masjid tu. Haram ke masuk. Mereka sangka mereka jaga orang Hujaz. Orang sangka dia bina masjid kan, kami dapat syurga. Itu satu hadis. Ayat Quran yang menentang orang jaga masjid tu ada dah. Kunci masjid satu. Halau orang daripada solat di sana walaupun wabak. Saya dengar hadis-hadis masa pandemik, saya dengar, tiba-tiba timbul hadis-hadis cantik macam tu. Semua ikut penjajah je. Awak tahu tak, masa British ada, ustaz-ustaz kita pro penjajah. Orang putih bagi kita kapal tau di pelabuhan Swettenham, Port Swettenham untuk pergi haji. Dia tak tahu ke? Ini ceritanya. Oh, bagus ni orang British. Bagi kapal kita pergi haji. Dia tak tahu satu kapal bagi kita haji, 99 kapal angkat timah dan getah kita balik England. Tak ada bayar pun pampasan. Surat-surat Melayu ni semua di museum England ni, kenapa tak pergi sita?
Oi, Pukas. Pergilah rampas balik surat engkau. Tangan KPU. Kenapa tak rasa marah? Kenapa marah sangat kepada JSB ni? Marah songsang ni. Awak yang songsang. Bening nyamuk sikit engkau marah, bakar semua satu kelambu. Ni gajah seberang laut ni. Gajah seberang laut. Surat-surat Melayu sampai sekarang tak ada orang tuntut. Mana? Sepatut tak payah manifesto lah. PMX tu pergi tuntut lah kat British tu. Hak kamu. Kamu anti penjajah. Come on lah. Hypocrite. Kan? Ya. Zaman British tali barut sampai istana. Semua orang dah tahu. Malu nak cakap. Jazbi minta tolong Abu Ya, doa kat Abu Ya. Ni Syed. Tak apa, awak bebas cakap lah. Tapi kalau fitnah dia, pahala kamu semua pergi kat dia lah. Saya tak tahu. I don't know. You tahu. You seem to know. Well, you tahu tak apa, saya hormat. Kerana apa? Dosa masing-masingnya. Awak nampak tak? Bukan saya kata awak tak nampak. Awak nampak tak? Awak ada depan dia. Awak ada depan ahli JSB. Contoh. Kita fitnah orang senang lah. Itu sebab bagusnya Islam. Awak fitnah orang, awak tuduh orang kafir, jatuh kat awak ayat kuat. Awak fitnah orang, pahala kamu semua pindah kat dia. Itu hadis. Kalau awak rasa nak fitnah lah. Saya tak ada problem. Saya jaga tu. Kena jagalah. Kita kata dah masuk Islam. Kan? Aku dah tinggalkan type C ni. Abu Ya dah selamat masuk syurga lah. Waduh. Peliklah itu diorang sesat pun macam lagi jauh terbesong. Ada bukti bos. Silakan. Tapi saudara tahu tak? Saudara tahu tak apa tu aib? Siapa tahu apa tu aib? Ini Firdaus orang beritahu saya lah. Kerana saya tegur Firdaus orang. Saya pergi jumpa dia. Kenapa awak kenakan kat Abid Liu? Saya pergi jumpa Firdaus orang. Dan Firdaus orang beritahu saya. Okey, ini aib. Ini jenayah. So tahu tak yang saya sebut tu aib ke jenayah? Satu. Kedua, walaupun kita tahu bukan di tempat macam ni cerita. Bukan pergi pasar. What? Dia tu tak solat lah. Tak boleh. Ada tertib dalam Islam. Ada adab. Ada akhlak yang baik. Ikutlah akhlak yang baik. You anak orang yang baik kan? You ada sekolah punya orang kan? Lu kalau ada anak lu bapa yang baik kan, nak tunjuk contoh yang baik pada anak kan. Kalau you suami yang baik kan. Kalau you isteri yang dididik kan oleh ibu bapa kan. Kenapa semua ayat ni keluar? Tengok, saya tak ada cemooh tau, saya bagi nasihat. Cara baik. You nak marah saya, benci saya, tak ada tempat lain kan nak pergi? Tak ada tempat lain kan nak swipe? Ya? Ada bukti bos, siap lagu takkanlah kau tak tengok. Saya tengok. Banyak lagi lagu lain. Yang Zainul Azri tu, aku tak galakkan. Contohlah, kita bagi contoh. Lain lagu konsert. Contohlah, kita bagi contoh. Jadi, media main satu macam itu masa pandemik. Ingat tak pandemik? Ada bukti tau banyak-banyak pelimpangan. Itu wayang. Dia sedut satu benda nak bagi kau percaya kat dia. Mudah aja kita percaya kat dia. Ini hujah saya. Media memang mainkan masa September 11. Pantai negara Islam Iraq. Bantai Afghanistan. Fitnah. Dia kata ada bukti. Tengok dia semua bawa senjata tu. Tengok-tengok dia bunuh ulama tu. Kita yang langgar lahad datu. Zalim tak? Kita yang halau buat Rohingya. Zalim tak? Tengok. Faham? Masing-masing dia boleh keluarkan satu media. Tunjuk saji kita tengok sampai diprogramkan, kita percaya. Banyak lagi kes. Yang saya cakap tadi, 4 budak yang kata didera tu, kenapa awak tak marah? Dah ada bukti kan? Dah keluar surat khabar. Kenapa tak tutup Tafiz di Bangi ni semalam? Kenapa tak tahan tuan punya dia tu? Kenapa tak rampas semua harta dia? Kenapa tak tutup akaun dia? Kenapa tak cari sampai anak pinak dia semua, angkut satu Tafiz semua tu? Kenapa memilih bulu? Kenapa tak adil?
Keluarga kita ada juga buat benda-benda yang khurafat. Kenapa kita tak tegur? Berat sebelah ni saya tak tahu ajaran siapa. Kan? Banyak yang dengar cerita dari orang terus. Media ni fasik. Sekarang saya nak tanya tuan-puan lah. Media ni fasik. Kenapa? Kerana dia nak sensasi. Kalau media cerita kan, okey, kita ada ceramah tadabbur Quran oleh Ustaz Muin, tutup surat khabar tu. Gulam ad-dakwah. Gulam dakwah beribu orang ikut tau. Tapi orang yang serius nak belajar saja. Saya pergi Gulam ad-dakwah di Bukit Beruntung ke mana, saya lupa. Saya pergi sekali, mengantuk aku. Saya tengok online, mengantuk saya. Saya pergi Tuan Haniatan. Saya pergi majlis menelaah Quran ke, baca ke, khutbah ke. Saya mengantuk. Kenapa? Kerana kita tak minat. Fitnah ni orang semua suka dengar. Cabar mencabar ni orang suka. Media ni, kes Fazurah, kenapa dia boleh viral? Kalau media tak akan cerita benda yang betul. Kalau betul dia kata, alamak, tak ada orang nak baca lah bos. Bos cerita sikit. Macam tu kes budak Cina yang umur berapa, 11 tahun ke 12 tahun, dia lompat kan tingkat 8 kan, sekolah Kuencing kan, minggu lepas kan. Pemberita pergi tanya ayah dia. Banyak cerita semua anak dia, mereka pilih satu saja. Dia ada macam gangguan misteri. Jadi tajuk berita. Saya pun komen. Kenapa? Kerana orang nak baca tu. Ada tak arwah cerita apa-apa sebelum dia keluar rumah? Semua orang nak baca benda tu. Adalah, dia macam pelik sikit. Tak ada pelik pun, mereka masuk perkataan pelik. Awak tahu tak media? Saya pernah berdepan media. Saya pernah macam-macam difitnah oleh media. Dia tanya kita tanya kita 2 soalan, kita bagi dia 20 perkara. Dia bagi pilih satu perkara dan biasa perkara tu tak ada. Dia bagi quiz. Saya tahu, saya pernah kerja dalam media. Mereka, editor tu kata, quiz sikit. Ada lah dia cakap macam tu. Tahu tak pemberita semua, dia kan gasak kita kan. Cik, ada tak you minum air apa-apa, dia bawa kat belakang, you tak tahu ke apa ke. Dia kan tulis. Keluar lain berita. Awak tak percaya, panggil media sekarang. Pergi panggil media. Tak payah saya cerita banyak. Awak sendiri pergi panggil media, ada apa-apa berlaku, awak cerita apa berlaku, tengok awak punya kenyataan keluar dah. Lepas tu makcik tu yang tak kena-mengena, tak pernah nampak pun, dia buat cerita kata ada jin ke apa ke, itu yang keluar tajuk berita. Ada gangguan, makhluk halus. Itu media. CNN, kaki penipu semua tu. September 11. Oh, kapal terbang. Wayang tu, kapal terbang masuk tu, tak ada bukti kapal terbang tu. Mereka pergi clearkan semua 2 tower tu. Kita pun tak tahu apa yang meletup di atas. Macam mana 2 bangunan tu boleh jatuh. Oh, itu dia jatuh. Oh, apa teori konspirasi. Lepas tu mayat-mayat berkelimpangan. Kat mana mayat-mayat berkelimpangan tu? Tak ada. Tak ada satu ekor pun mayat berkelimpangan masa. Saya tak boleh cerita. Oh, awak ni menabur fitnah ni. Orang mati ni. Media fasik. Jadi kerana dia fasik, dah ada ayat Quran. Apabila kamu dengar daripada orang fasik media, siasatlah dahulu. PMX Anwar Ibrahim, menurut media apa? Peliwat, penzina, PM kau. Kamu nak percaya media? 83, semasa Mahathir anti raja. Bukan anti raja media anti raja. Keluar film hang jebat semua. Hang jebat semua keluar. Sanusi Junid, tak boleh sebut lah, dia dah tak ada. Banyak tokoh kat Surat Khabar hentam raja. Sultan Kisah, Sultan Johor, tahu kan? Kenapa kita semua tahu? Masa tu media besar-besarkan untuk kita benci raja. Habis dia cakap media tu tak fasik. Tunjuk harta kesultanan, berapa bilion dia dapat. Berapa gundik dia ada. Semua dibongkarkan. Apa dia buat kat kasino, sangka kita dah tahu. Media lah mainkan. Lepas tu berita angin lagi dahsyat. Abang aku kerja kat kasino kan, abang aku kerja kat hotel kan. Oh ni kan. Kita dengar semua pak. Driver kan, aku punya abang kawan sekampung dengan driver kan. Kita dengar semua pak. Itulah media fasik.
Inikah hidup kamu? Inikah nilai anda? Inikah kemuncak pencapaian anda di hidup ini? Siapa engkau? Ada tak terfikir? Alamak, dah banyak sang komen. Jadi ini depan mata lah kita bincang. Ini benda yang 1400 tahun kita pun dah tak ada. Rasulullah Saidi Abu Ya ni, dia petik satu, saya tak dengar. Macam saya kata Anwar Ibrahim, kebetulan saya kerja dengan Anwar Ibrahim, saya tak nampak. Saya pernah bersendirian dengan Anwar Ibrahim, saya nak cakap sekarang. Saya pernah berduaan dengan Anwar Ibrahim dalam kereta tahun 81. Kereta dia Citroen. Dari rumah dia Jalan City. Masa tu Wan Aziza ada. Masa tu saya jumpa pemimpin lain pun ada. Saya kena tulis lah biografi saya, bagi laris. Tiba-tiba dia dituduh liwat 17 tahun kemudian. Mesti saya terkejut, mesti saya fikir balik. Ada tak tanda-tanda Anwar Ibrahim ini liwat? Risau pula aku kan. Kan? Aku muda, putih macam ni, handsome kan. Risau kan? Tak ada. Saya kenal orang, halo, awak tidur dengan Anwar Ibrahim tak? Kita sebantal. Tolong cerita sikit. Tak ada bukti. Jadi saya cerita kat orang lah, tak ada bukti tau, tak boleh fitnah begitu. Orang percaya media. Jadi, you sebut ni Saidi Abu Ya ni, awak dengar dari mana? Media fasik. Ada kamu siasat? Ke kamu percaya terus? Ini sesat ni. Habis kamu lebih bersih dari dia. Kamu lagi banyak amal daripada mereka. Kena berlaku adil bro. Kena berlaku adil. Jangan samsing Jangan langsi Kalah sama CEO. Jadi kayu api Kita pergi siasat. Bukan saya kata awak diam. Pergi siasat. Silent trader. Inilah kita mau guna akal kah? Ini gaduh wasabi Sekarang yang saya tengok GSB tutup. Harta semua dirampas. Apa kena-mengena? Saidi Abu Ya pun dah tak ada. Apa kena-mengena ni? Ni Syizat. Saya pernah duduk asrama macam tu. Ramai yang dizalimi. Yalah. Kita semua takut. Diajar untuk taat kepada makhluk, kepada manusia. Bukan diajar takut kepada Allah saja. Taat kepada Allah. Kan? Ini geram ni. Ajar anak-anak kita, rakyat kita takut hanya kepada Allah. Bukan kepada pemimpin. Bukan kepada penguasa. Kalau you takut kepada Allah, kerja aman senang. Polis punya kerja pun aman. Orang siapa nak perang kita, senang kita bersatu. Ini tak ada. Percayalah, kalau kita perang, pemimpin lari dulu lah. Saya ulangi, apabila cetus peperangan, tak tahu macam mana, yang kaya raya akan lari dulu. Yang atas-atas duduk kursi empuk, hilang terus. Booking habis kapal terbang. First class ke apa ke keluar daripada sini. Yang tinggal kau kita semua ni sajalah. Kalau ada 2-3 ni nak terbang, silakan. Penakut, pengecut. Jadi macam mana awak nak jadi orang yang bersemangat mempertahankan tanah air, kalau kezaliman depan mata kamu, kamu tak nampak? Ya? Orang yang zalimi depan kau, kamu tak nampak? Lambat baru nampak. Dah habis semua kena angkut, baru terfikir. Sepatutnya you stop, encik, tanya dulu. Kan? Hui, aku cabar kau duduk. Alah, ini basi lah. Cabar aku duduk asrama JSB sebulan, Zaid. Saya duduk Anwar Ibrahim setahun. Saya nak cakap awak,
Ni basi dah. Macam saya dulu disandarkan kan. Saya kata wabak ni tak ada ni semua. Aku cabang kau ni pergi duduk tanpa ni pakai apa-apa. Pakai apa itu baju apa tu plastik semua. PPT ke apa. Kat Sampona. Saya kata saya nak. Oh mereka pun tag KKM semua. Jadi sampai orang KKM kata, tak boleh encik. Ini membunuh orang. Membunuh saya tak apa. Membahayakan orang. Ya saya tak apa. Saya percaya tak ada wabak. Tak ada virus. Di masalah sesama. Saya sanggup tak ada pakai PPE. Pergi duduk kat hospital Likas. Mereka tutup semua, cucuk hidung semua. Saya kata saya tak ada apa. Ni cabar-cabar ni. Jom. Dah tutup semua, nak duduk mana? Gunalah kepala otak sikit. Orang ada point. You tak ada point. Basi tu hujah. Ya? Saudara Syizat ya? Saya masuk umur 14, saya pernah duduk asrama di Gombak. Kamu kena liwat. Kamu nampak orang liwat. Adalah buat aduan polis. Tak ada boleh buat sekarang. Bagi kat saya. Ajaran liberal madani. Saya tahu betapa zalimnya. Saudara, sekali lagi saya nak ingatkan, cara Islam ada, tak nak ikut cara Islam. Sivil ada, buat aduan polis. Bagi kenyataan, saya usia 14, saya duduk ini, saya nampak. Nyatakan apa yang awak nampak dengan nama semua. Share kat saya. Saya cabang kau. Engkau tak buat kan? Diam. Saya adil tau. Orang nak adu, kita macam Qadi lah. Orang nak adu, kita tanya tau. Engkau ada saksi. Sebat dia 80 kali tau. Nasib baik engkau tak, saya bukan Qadi. Kalau tidak, sebat 80 kali tau. Nasib baik ini bukan permintaan Islam. Kalau tidak, ramai engkau semua kena sebat. 80 kali tau Quran kata. Bukan 79, bukan 78, 80. Saya baca 15 kali. Sesiapa yang membawa tuduhan tanpa bawa saksi, sebat dia 80 kali. Jika kamu takut kepada Allah dan hari akhirat. Senang je. Ini adat kita lah. Senang je lah. Bawa cerita, tokok tambah, kat dapur-dapur. Bukan aku tak dengar telinga aku. Seronok tau. Kita seronok tau. Ui, best. Aku duduk sana. Dah lah. Cakap je. Berapa ramai ahli SGSB kena zalim? Kumpul lah semua. Mana? Ada yang satu tu kakak tu kan, saya suruh bagi 80. Tak nak. Ya begini. Sikisme, okey. Ini bukan fitnah lah. Ini kamu punya pendapat. Saya dah bagi pendapat saya. Kita ikut syariat. You tak mau ikut syariat, apa mau buat? Apa kena mengenai bisnes dia? Nak bagi contoh. Katakan dalam keluarga kita ada berlaku sumbang macam tu. Sekarang dia pergi tutup seluruh rumah kau. Rumah panjang kau. Semua orang kena angkut. Apa kerja tu? Ini macam negara mana tau? Macam Nazi Jerman dulu tau. Dia angkut semua Yahudi sekali tau. Macam Kim Jong Un tau. Macam Rusia tau. Kalau you anak kita askar, pilot, kalau defect kan, paling tada pergi negara musuh kan, satu keluarga dia semua kena. Rusia, ini komunis ke? Satu orang belot, satu keluarga semua kena seksa. Satu orang liwat, JSB, satu JSB semua kena. Undang mana ni? Saya tak ada maki kau. Saya hujah dengan baik. Tell me, what type of law is this? Apa yang undang-undang ni? Satu anak murid meliwat, 4 murid, dia pergi tutup satu itu madrasah semua. Ini bangi dia tak ada tutup. Nampak sangat. Dulu ingat tak kes Asri Janggut tu? Yang saya jadi masyhur tu, di Sungai Buloh. Burger tu. Dia report sama itu meja judi. Meja judi tak ada kena angkut. Bertambah besar. Dia punya burger pula kena amaran. Tak ada hujah lah, orang main sembuh je. Orang main sembuh je.
Cakap baik-baik, ini dah kena monitor ni, cakap baik-baik. Jangan maki, jangan mencarut, jangan tuduh orang mencarut. Saya tak ada pun guna perkara mencarut. Saya pun terfikir kenapa PMX membenarkan ini berlaku. Semua terfikir dia pernah dizalimi. Apakah dia sudah dibeli? Ini saya tengah berfikir sekarang, teori saya sekarang ni. Anwar Ibrahim ni sekarang dia pro mana? Kan? Orang kata dia pro rebel. Saya tak ada macam tu. Saya tengok objektif. What are you up to? Majlis fatwa yang menghalalkan vaksin. Ada ke? Ada ke vaksin? Ini bab akidah ni. Macam mana kata orang tu fasik? Saya kata media fasik kerana media dah cerita panjang lebar dah di media. Dia mesti tak bicara, dia dah hukum. Dia nak engkau baca. Dia nak penaja tengok ada tinggi dia punya tontonan. Kalau tidak, lingkup itu media. Dan media dia ada penaja yang jahat. BlackRock. Tahu tak BlackRock? Tuan punya berapa banyak media kita? Awak tahu tak BlackRock? Pernah dengar BlackRock? Hajatul Aswad. Batu hitam. Dia nak bagi jahanam kita. Main inilah. Berpecah belah. Kartel hidup. Alung hidup. Peminjam wang hidup. Gangster hidup. Bukit Bintang hidup. Orang kata lagi kapal apa tu lantak lah. Tapi semua okey. Kita saja yang tak okey. Sibuk dalam kita ya. Dan dia tak perlu orang-orang lain. Dia tak perlu ejen Mossad. Dia tak perlu ejen musuh. Dia tak perlu type lain lah. Type kita sama kita. Kecoh satu kampung. Saya cakap media fasik. Bukti media fasik. It's proven. Konspirasi media. Kan? Media ni jahat. Semua kes lah. Saya dah cerita panjang lebar, saya tolong ulangi. Media tambah cerita. Media buat cerita. Lepas tu media kata, aku ada sumber tapi tak boleh cerita. Pergi mahkamah. Mahkamah tak nak. Mahkamah pun masa PMX diselewengkan. Kes PMX dah siasat. Dah ada bukti kan. Itulah saya tanya. Apa ni, kan PMX baca seluruh tafsir Al-Quran, mesti terjumpa ayat surah Yusuf. Siapa tahu kisah Nabi Yusuf dipenjarakan. Macam mana dia keluar? Apa syarat dia keluar? Siapa tahu kisah Nabi Yusuf semasa difitnah. Apa ni fitnah apa? Cuba mencabuli apa Zulaikha, kisah tu lah. Oleh Aziz. Dia kena penjara. Dia dapat keluar kerana dia boleh tafsir mimpi. Kan? Siapa tahu cerita tu? Kambing hitam. Okay, maaf sebanyak. Banyak sangat komen. Okey. Okey, saya setuju ni percaya. Iyalah, saya percaya PMX difitnah kerana saya pernah kerja dengan dia. Tapi semasa dia keluar penjara, kenapa dia tak ikut cara dalam surah Nabi Yusuf, iaitu minta diadili semula. Kita nak kes liwat Anwar Ibrahim diadili semula untuk buktikan dia tak bersalah tanpa prejudis. Saya percaya dia tak bersalah. Tapi harus katakan orang tuduh saya apek pedofil. Ya? Apek main apa budak-budak. Berat tak tuduhan tu? Sekali kita disabit kesalahan. Sekali aku nak ampun. Saya ikutlah cara Nabi Yusuf semasa raja nak ampun dia. Pergi tengok live Syihabuddin Ahmad. Siapa yang anjurkan? Siapa di belakang? You pergilah tengok live masa Kuwait, Iraq semua kata Saddam Hussein sembelih orang semua. Ini kes terpencil. Pergilah adili, pergi mahkamah. You tak tengok kes PMX tahun 98. Macam mana mereka keluarkan saksi, semua saksi yang mengaku, yang sign, kata
Yang kata Anwar liwat mereka. PM kita liwat mereka. Mereka semua ada sumpah semua tu tau. Awak tak tengok ke? Macam mana nak jawab? Sekarang jawab kepada saya. Awak percaya ni pengakuan bersumpah di masjid ni yang kata Anwar Ibrahim liwat mereka? Awak percaya tak? Awak suruh tengok percaya. Tak boleh percaya gitu. Kan? Bukan saya nak jawab semua tu. Jadi walaupun kenapa tutup semua bisnes? Awak dizalimi oleh GSB, tangkaplah bos yang menzalimi HR dia, tangkap tak bayar gaji, tangkap HR dia, accountant dia. Carlsberg, dia buat arak, tutuplah seluruh Carlsberg, tak boleh. You sangka tak ada orang dianiaya di Genting Island ke? You sangka tak ada pelacuran ke? Tertutup dan terbuka berlaku di premis-premis sedemikian. Kenapa tak tutup semua? Benda yang jelas haram. Diamlah. Tak, kita jangan panggil orang macam tu, syukur. Dia bebas bercakap. Saya seorang yang bercakap sini, dia bebas bertulis, tak apa. Tulislah. Dia kata, syukur macam mana dengan benda yang salah. Buktikan dulu, si Jad. Buktikan dulu. You have to prove it. Buatlah room sendiri. Tak apa, ini room famous. Gila, tak pernah paksa pun jemaah dia nak keluar, nak masuk ikut suka. Banyak hal buruk belakang tabligh kita tak jalan. Ya, kita nak siasat. Bukan kita kata tutup. Maka masyarakat apakah harus bertindak. Kan? You boleh cakap itu Azhar Idrus. Orang tangkap dia dalam kereta Mercedes. Dia tengah isi minyak. Orang macam-macam naratif. Apa ni ustaz ni? Kita tak tahu. Saya pun pakai Mercedes. Ada orang pakai Mercedes. Mercedes tu orang hadiah ke? Dia punya saudara ke apa? Kita tak tahu. Tak boleh percaya media. Media ni dengki kat orang. Setan. Fasik. Kenapa awak nak kata media ni Quran ke? Saya nak tengok. Media ni ayat Quran ke? Ayat Quran cakap apa? Siasat. Sebab kau 80 kali. Kenapa tak sebab kau? Awak nak fitnah orang kan? Ambil rotan, suruh orang sebab kau 80 kali baru tebus dosa kau. Kenapa tak sebab? Kerana kita tak rasa. Kita buat benda fasik ni seronok tau. Kita tak rasa tau, aku saja betul. Tak boleh. Betul hanya daripada Allah. Kalau tak boleh kata ikut hatiku. Tak boleh. Saya pun tak boleh cakap macam. Cuba bentangkan satu hukum syariat kat saya. Tengok apa saya jawab. Saya tak boleh main pakai pandai aku tau. Tolong yang dizalimi atau nak bekak. Bini saya dah cakap, saya tak menyeberangi mana pihak. Saya menyatakan kenapa soalan. Kenapa kok kita zalimi? Dulu PMX, you semua diam kan? Masa kes PMX, you diam ke bersuara? You ada ke tak ada? Saya bersuara sampai saya turun ke Kampung Baru lawan. Hidu gas pemedih mata bersih 2-3. Saya turun dengan anak-anak aku sekali. Engkau ada turun tak? Pandemik nak cucuk, saya lawan. Itu yang saya ramai follower. Lu berapa follower? Bukanlah saya nak bandingkan. Maksud saya masing-masing ada tugas. Kita kena bersama memperjuangkan keadilan. Kan? Tapi banyakkan kita dia ikut media je loh. Dia tak siasat lah. Tengok ni. Dia hanya penonton saja kat TV ni yang sedih. Kan? Ada kemungkinan GSB difina oleh BlackRock dan PMX. Saya tak tahu. Semua ada kemungkinan. Saddam Hussein digambarkan jahat. Gaddafi, saya pergi Libya, alhamdulillah lah. Tapi orang akan itulah sedih lah apa berlaku kepada sana lah di Libya lah. Sekarang apa nak buat? Dia dicincang-cincang oleh orang dia sendiri. Kerana apa? Fitnah. Dia zalim, dia kaya, dia banyak gundi.
Kan? Dah cakap tadi kan, yang ditangkap kepala dia, ramai kena angkut bah. Anak-anak diangkut bah. Yelah, kamu tangkap semua ketua dia, dah sabit kesalahan, kenapa tak boleh ikat jamin? Apa tuduhan atas mereka? Tak. Direman. Mereka direman. Sekarang dengar cerita dah sampai SOSMA. Polis pun dah cakap dah nak guna SOSMA. Nampak? Ini bukan saya cakap. Katakan polis tangkap awak. 117, 14 hari lah 117. Dia boleh kenakan 117. Mana kau ni? Awak mesti terfikirlah. Apa sindiket aku buat? Aku cuci wang mana? Akaun bank pun. Cari salah kau tau. Tengok rumah kau, tengok handphone kau, apa kamu simpan. Tengok ada gambar ni. Yang ni kan? Tengok ni, Muhammad Yusof ni. Kenapa tak dengar dia cakap? Pengalaman berkawan dengan ramai ahli GISB sangat berakhlak dan menjaga suruhan agama. Ini kenyataan seorang saksi. Awak saksi tak? Dia saksi. Saya pernah saksi dengan orang Akam yang kaki rocker yang masyhur Malaysia. Saya lupa nama dia. Saya kata, kenapa ikut Abu Ya beri aku kasih sayang macam seorang bapa? Itu tahun 2004. Saya interview orang, saya pergi Kadri Home, saya tengok bisnes dia semua teratur, ada uniform, semua ada lah. Hospital, klinik, tayar, restoran, media. Bagus, satu bandar Kadri Home. Aman damai. Sekarang tutup habis semua. Toko borong macam ini komunis, macam ni Nazi, macam ni Rusia, KGB tau, macam Israel tau, buat pada Gaza. Kezaliman orang lain kita nampak, kita sendiri tak nampak. Allah akan tunjukkan. Ya. Saya tak percaya media. Yang kamu sebut tu media lah, social media semua sama. Apa social media kita tahu banyak yang menipu. Ini saya pun social media juga, tapi saya cuba buat baik, iaitu saya ajak orang pergi siasat. Saya tanya orang cuba ikut balik hukum. Mana saksi? Bicara dulu. Jangan aniaya semua. Tangkap orang. Manifesto kamu bohong, kenapa tak ditangkap Rafizi tu? Rafizi berbohong kan? Berbohong tu dosa kan? Pilihan raya ni mengakibatkan kita lah, rakyat yang undi dia. Kenapa dia tak turun? Kes Zahid Hamidi 47 tuduhan. Macam mana ni? Kita ni tak boleh gantung akal kita sampai bodoh. Faham tak? Maaf saya cakap pasar sikit. Media control government. MC siapa? Government lah. MC tentukan sosmed siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk. Sila-sila Apek punya kena ban, pergi Telegram lah. Apek pun ada di Telegram, Cina Apek Ridwan. Apek pun ada di YouTube, Cina Apek Ridwan. Pernah kena gam YouTube, pernah kena gam TikTok, pernah kena Facebook, paling banyak kena gam. Sampai 3 bulan duduk penjara. Okeylah Pek, aku dah penat lah. Tak apa. Kita manusia saja. Masing-masing kita tak tahu. Ya. Itu sebab kita ada syariat. Kita tak tahu siapa sesat. Itu sebab kita ada syariat. Dan syariat ada adab. Kita tahu tak syariat Islam ni, dia tak suka menghukum orang tau. Siapa tahu hukum ni? Seorang hakim, dia ada satu, saya belajar ni. Kalau kita jumpa seorang pencuri ya, kalau kita boleh potong tangan dia kalau dia mencuri. Tapi kalau kita ada rasa mungkin takut silap lah, hakim tu boleh hukum dia, lepaskan dia. Tapi dia mungkin pencuri. Silap melepaskan orang bersalah lebih baik dari silap menghukum orang tak bersalah. Ini hukum Islam. Hukum sivil tak ada. Hukum negara kita nampak tak ada. Awak salah sehingga kamu dibuktikan tak bersalah.
Hukum Islam tak. Awak tak bersalah sehingga dibuktikan. Itu pun kalau buktikan salah, hakim boleh rasa kan, aku takut mungkin aku silap lah. Lepaskan orang. Bagi nasihat dia, adik. Kalau adik juga bersalah ke apa kan, tapi jangan buatlah. Kalau buat kita buat baik. Islam ni nasihat, adinun nasihat. Adik-adik main rempek kan, minum kan, apa ni, main campur gaul macam ni, tak nikah ke apa, buat maksiat semua, bagi nasihat lah ya, sampai mana kan, bukan sikit-sikit. Lepas tu nanti apa-apa kita bagi nasihat. Anak saya pun bagi nasihat semalam saya jumpa anak kan, ada kes lah, saya nasihat lah, macam ni lah, kita jangan balas dendam ya, kita bertaubat. Walaupun orang buat jahat kat kita, kita kata saya nak bertaubat, saya nak buat baik. Ini nasihat, tenang hati kita. Ya tak? Simple je. Okey ya. Syirik, PMA kuat bohong, sesat. Apalagi komen fitnah akhir zaman. Okey ya. Kan? Kata hadis Nabi ada kan, kita ikutlah. Ya. Jadi ya, bila saya masuk Islam, saya belajar banyak prinsip. Contoh saya bagi satu contoh, setinggan tau. Orang duduk setinggan, kita tak boleh halau, hambak tak boleh tau. Islam tak benarkan. Bank Islam rampas kereta orang, sita rumah orang, tak bayar sewa, tak bayar installment beli rumah kan, haram sita. Beritahu kat Bank Islam, dia nak ikut. Oh, hak kita tak. Hutang orang kita boleh tuntut, tapi kita boleh anya-anya dia. Kita tak boleh ugut dia. Awak tak bayar hutang, aku ambil anak dara kau. Tak boleh. Awak tak bayar hutang, aku blok kedai kau, aku rampas kereta. Tak boleh. Malah dianjurkan maafkan hutang tu. Banyak hutang saya terpaksa maafkan. Kononnya kawan-kawan, hutang aku bertahun kan, saya terpaksa maafkan. Akhir hayat saya maafkan semua. Kenapa? Ayat-ayat Allah, lebih baik kamu maafkan kerana kami akan maafkan kamu. Allah akan maafkan kamu. Kamu banyak dosa kan, aku banyak dosa kan, saya maafkan, saya halalkan. Dah tak boleh kutip, nak buat apa? Bank Islam rampas kereta orang, biar longgok kat tu, tak guna. Haram tu. Tak ada orang bangkitkan ni. Ada. Saya ada terbaca fatwa. Saya ada terbaca fatwa dari UIA. Haram rampas bank Islam pun, rampas harta orang. Orang tak tahu. Rampas saya. Oh, sains syariah patuh syariah engkau tak tak bayar sewa, saya boleh. Orang sewa rumah kita tak bayar, ya, sedih. Ya, kita kena berunding dengan dia. Bang, kenapa tak dapat bayar sewa? Oh, saya tak dapat kerja lah. Tak boleh halau dia. Okey, saya tolong abang cari kerja. Itu cara orang Islam. Bukan hambak dia tau. Saya tak kisah. Ini harta saya. Saya report polis. Awak keluar berambus dari sini. Tak boleh. Nak halau orang pun dalam Islam, cakap dengan baik. Maaf cakap lah. Ini cara Islam tau. Maaf cakap. Orang duduk setinggan. Siapa bagi engkau duduk sini? Ini tanah saya tau. Dia tanam sayur semua. Haram kamu ambil. Ini saya cerita mazhab Syafi'i ni. Bukan saya buat mazhab Syafi'i tu. Bukan saya main buat-buat. Ini bukan main media. Ini ajaran mazhab Syafi'i. Awak buat majlis makan, semua jemput orang, kena ada orang miskin. Saya tak ada kawan miskin lah, kena cari orang miskin. Pakcik, jemput mari makan. Tak maulah kita miskin, tak ada baju. Tak apa, syariat. Kalau tidak kita berdosa. Ini saya belajar, saya terkejut dan saya gembira saya belajar ilmu ni di Jenderam. Ustaz Nur Hafiz, ni nak tanya guru saya siapa? Antaranya Ustaz Hafiz Jenderam. Dia ajar apa tau? Kalau awak orang miskin, awak tengok satu majlis tak ada orang miskin, wajib kamu pergi sana tanpa dijemput oleh tuan rumah. Pergi saja, masuk, ambil nasi, makan sesuap, lepaskan tuan rumah daripada dosa. Sampai gitu Ustaz Hafiz. Ada tak kita amalkan tu? Kalau kita nampak satu majlis tak ada orang miskin, kita nampak orang miskin, mai, pergi sana makan. Boleh tak? Boleh, masuk. Beritahu tuan rumah, bagi makan. Selalu orang Melayu kita tak halang orang, saya beritahu. Amalan bagus. Baik, saya belajar ni.
setinggan, rampas satu orang, bagaimana? Ada lagi. Banyak lagi kita belajar. Bagus Islam ni. Kalau Cina tahu semua masuk Islam lah. Tapi kita sendiri tak tahu. Kita dengki banyak. Kita tikam menikam banyak. Banyak hodoh. Lu cakap GSB hodoh lah. Perangai kita lagi hodoh. You cakap itu sesat tak? Perangai yang ini semua ni, pukas ni semua hodoh. Bila Abang Ridwan masuk Islam? Tahun 80 lah. Lama. Tahun 79 saya kat sekolah, saya dah doa lah. Masa tu saya Kristian lagi. Saya dah doa ke Tuhan. Ya. Kan? So, itulah. Saya nak sampaikan hari ini bahawa Islam ni cantik. Banyak perkara Islam you tak tahu. Banyak perkara Islam kita tak tahu. Saya terkejut bila saya belajar Islam kan, saya appreciate. Banyak benda, tapi saya nak cerita saya malu lah. Kerana apa? Orang kita tak tahu. Saya cerita orang kata, mana you belajar ni? Tak lah, tuan guru saya cara. Tuan guru tak betul lah tu. Ada banyak benda. Saya tak mau cerita kerana kecoh nanti kau. Benda yang saya tak mau cerita, benda yang nanti awak rasa alamak malu. Tak baik kita kita bongkar kemaluan orang. Okey? Tahun 80 bukan 82. Lama dah, bukan mualaf. Awak tahu tak istilah mualaf? Bagi ayat dia, awak tak tahu. Orang cakap mualaf 2 tahun. Siapa cakap? Sebenarnya tak ada orang mualaf lah. Mu'alaf itu satu keadaan. Allafa baina qulubihim. Semua boleh jadi mu'alaf. Semua sahabat Nabi mu'alaf. Betul? Kita duduk dalam Islam bakar ni. Saya nak cerita sebenarnya Islam bukan baka. Islam bukan keturunan. Islam ikut ayat wa ana minal muslimin. Ini ustaz pun ajar. Boleh tanya ustaz kita menyerah kepada Allah. Itu Islam. Orang yang tak nak menyerah bukan Islam. Kami mukallaf je. Mukallaf, apa syarat Islam? Mukallaf dan mengucap akil balik. Mukallaf dan akil balik. Tak ada revert. Ada Cina mualaf pun silap. Dia kata kita revert. Apa lah ni. Kan? Tak kisahlah mukallaf ke, anas ke, apa ke, ada istilah-istilah dikeluarkan. Kemudian saya belajar. Sifat 20 bila muncul, saya belajar. Sifat Allah bila muncul, saya belajar. Sejarah, saya appreciate. Seronok. Adalah benda-benda hitam dalam Islam. Ada benda-benda, ada yang gemilang. Zaman kegemilangan Islam, saya nak kembalikan. Kita rindu kegemilangan Islam. Cantik Islam. Saya orang dunia, saya pergi Rusia, orang Islam Rusia, Tatar tu you tahu tak Rusia ni asalnya Islam? Orang tahu tak? Rusia asalnya Islam. You tak tahu Tatar Mongol. Saya tak tahu, saya duduk tuan rumah saya yang Kristian lah. Sekali anak perempuan, anak dara dia, Mak Saleh, dia pakai, saya tengok, baju semacam ni. Dia orang Tatar. Alamak, saya pun suruh anak lelaki saya kan pergi pandangan. Anak lelaki saya ni pemalu. Kalau tidak sudah dapat cucu Rusia. Kan? Dapat hidayat daripada Allah, kena usaha juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah yahdi man yasha. Allah beri kepada siapa yang usahakan dalam Fatihah surah sebut. Dan kita mesti sentiasa minta ke Allah begitu. Sebaik-baik minta ialah cara Fatihah. Cara Fatihah, baca surah ayat Fatihah tu. Jangan tambah-tambah. Banyak orang tambah tau. Tambah depan, tambah belakangan. Nasihat apek jangan. Baca 186 surah Baqarah. Baca juga yang kata aku hampir, aku jawab. Bagaimana nak doa kita dijawab? Apa rahsianya? Kena doa sebiji. Cara Nabi doa. Banyak kita tambah kan? Saya tak mahu sebut apa kita tambah. Dalam klip lain saya dah cerita dah. Boleh ikuti klip lain. Tambah-tambah itu, bagilah Allah satu can. Bagi Quran satu can. Ikut cara Allah suruh. Saya bukan Quranis. Saya bukan anti hadis. Kerana Quran itu hadis. Ini benda tak baik argue. Ulama akan setuju. Ya, kerana saya belajar daripada alim juga. Ya, itu saja. Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam alal mursalin. Alhamdulillah. Saya jawab last Liza tu bagi ceramah kat orang Cina 85-86 apik masyhur kalangan orang Cina dah keluar surah khabar pakai nama Wan Pausin bersama Nakai Ahmad, bersama Aziz Nikmat, bersama Fadil Noor, Yusof Rawa. Ini peristiwa lama dulu. Sejarah ya. Sekian, Assalamualaikum.